Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada beberapa soalan yang telah ditampilkan oleh beberapa pihak berkaitan dengan penjelasan berhubung dengan peruntukan perlembagaan persekutuan, secara khususnya berhubung dengan kuasa kebawahduli yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja dan urus tadbir negara. Sebelum saya merungkai dan memberi penjelasan mudah berkaitan perkara ini, saya percaya perlu terlebih dahulu kesemua rakyat Malaysia yang prihatin, yang ingin tahu dan mendalami perkara ini dapat memahami bahawa perlembagaan persekutuan ini dia bukannya suatu dokumen yang diwujudkan secara batu bersurat. Ianya bukannya suatu dogma ataupun tuntutan yang khusus yang boleh dibaca melalui merujuk kepada cuma satu, dua bahagian daripadanya. Perlembagaan persekutuan mana-mana negara hendaklah dibaca secara syumul, secara keseluruhannya. Kerana yang pertama, perlembagaan kita ni daripada muka surat pertama sampai ke habis cuma mengandungi 183 perkara sahaja, yang bermakna bukan kesemuanya telah ditulis satu persatu secara khusus sampai ke tahap orang menyoal di manakah dia dalam perlembagaan dikatakan ini kuasa hakim, itu kuasa agung dan ini kuasa Perdana Menteri dan sebagainya. Itu bukan cara untuk menjawab apakah peruntukan perlembagaan. Pada dasarnya, pembelajaran konsep takrifan atau tafsiran perlembagaan pun memakan masa lebih kurang 6 bulan di universiti yang mengeluarkan ijazah perundangan. Bayangkanlah, perkara-perkara ini untuk didalami dan untuk dihalusi adalah satu perkara yang bukannya boleh dibuat oleh sebarangan pihak, tetapi perlu dipahami dengan mendalam. Ya, apa yang menjadi persoalan yang hakikatnya adalah apa yang dinyatakan dengan jelas di dalam bahasa jelasnya dalam perlembagaan adalah perkara yang menjadi peruntukannya. Tapi apa yang dilarang di dalam perlembagaan adalah perkara yang tidak boleh dilakukan. Perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara khusus tetapi menyokong atau membantu dan menjadi teraju kepada perkara yang boleh dilakukan adalah sah di bawah perlembagaan persekutuan. Tapi sebaliknya, jika perkara-perkara yang tidak dinyatakan tapi adalah salah dari segi konsep keseluruhan perlembagaan, tidak dibenarkan di dalam perlembagaan. Itu secara ringkasnya. Ya. Untuk sesiapa yang ingin membelik dan membaca mana-mana daripada bahagian perlembagaan persekutuan. Yang keduanya, ya, dari sudut perlembagaan Malaysia pula, perlembagaan persekutuan kita ini, kita kena faham ramai juga yang berpendapat, secara khususnya para akademik dan para peguam yang datangnya daripada umur mungkin 60 tahun ke atas, secara khususnya segolongan besar mereka ini berpendapat bahawa perlembagaan persekutuan kita ni adalah mirror image ataupun image sisi perlembagaan England yang dikatakan perlembagaan Westminster tersebut. Bagi saya, dengan penuh hormat saya mengatakan itu adalah satu tanggapan yang tidak tepat, malah khilaf. Kerana yang pertamanya, di England tidak ada perlembagaan bertulis. Perlembagaan di England adalah rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku dan perkembangan-perkembangan perundangan daripada keputusan mahkamah dan juga perundangan-perundangan yang diluluskan di Parlimen sejak beratus-ratus tahun dulu. Daripada zaman William the Conqueror sehinggalah perbalahan persaudaraan atau perang-perang kecil saudara di England dengan penukaran raja
maka kuasa raja telah pun menjadi suatu kuasa yang telah pun diminimalkan secara tanggungjawab di bawah perlembagaan. Di England sememangnya Raja maupun Queen Elizabeth II sekarang tidak mempunyai kuasa perlembagaan secara khusus, melainkan kuasa-kuasa simbolik. Dan pada masa England menjadi suatu kuasa besar di dunia pada tempoh kurun ke-16, 17, 18 dan 19 secara khususnya, maka sememangnya ahli-ahli politik dan negara England lebih selesa meletakkan simbol raja ataupun Queen Elizabeth tersebut sebagai melambangkan sifat monarki yang menjadi simbol negara tersebut tanpa kuasa khusus. Tapi di Malaysia lain. Apabila Malaysia diperintah pada masa itu, seperti mana negara-negara lain di England, contohnya India juga, maka bila kemerdekaan diberi, maka negara-negara terbabit, kerajaan England telah menubuhkan Suruhanjaya perlu bagi tujuan mendraft dan meluluskan perlembagaan mengikut selera keperluan adat dan undang-undang negara terbabit. Begitu juga Malaysia. Di Malaysia pada masa itu, terdapat negara-negara kecil seperti Kedah, Perak, Selangor, Johor, Terengganu, Pahang, Kelantan, Perlis dan sebagainya yang telah pun melalui sultan-sultan dan raja-raja mereka berbesar hati untuk mengeluarkan ataupun melepaskan hak mereka ke atas negara mereka dan menjadikan negara mereka itu sebahagian sebagai negara Malaysia, di mana mereka mengambil sifat sebagai negeri. Oleh kerana itulah kedudukan Majlis Raja-Raja, iaitu yang mewakili Sultan dan Raja, dan kedudukan yang di Pertuan Agong di bawah perlembagaan bukan bersifat simbolik. Ianya mempunyai peranan yang penting yang membantu untuk menyelia dan semak serta imbang ketiga-tiga cabang kerajaan yang lain, iaitu eksekutif, legislature yakni parlimen dan judiciary yakni kehakiman. Maknanya Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong sepatutnya dan sewajibnya di bawah Perlembagaan Persekutuan terletak di atas sebagai cabang utama, cabang penyelia di atas ketiga-tiga cabang ini yang tidak wujud di England. Begitu juga apabila mana-mana cabang daripada tiga-tiga yang disentuh tadi dipercayai telah melanggar ataupun lari daripada kuasa yang dibenarkan di bawah perlembagaan maupun menyalahgunakan kuasa di bawah perlembagaan, semestinya lah Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong mesti mempergunakan, yakni menggunakan kuasa yang ada dalam perlembagaan untuk memperbetulkan perkara itu melalui penyeliaannya. Yang ketiganya, jangan kita lupa, di Malaysia pada awal tahun 90-an, melalui pindaan yang dibuat kepada perlembagaan, kuasa mutlak ataupun kekebalan di Raja dan Agong telah pun dibuang secara pindaan perlembagaan, dan sekarang ini Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong, sultan-sultan dan raja-raja, jika didapati menyalahgunakan kuasa mereka sekalipun, boleh bawa ke mahkamah. Maknanya monark ataupun raja-raja dan sultan-sultan dan yang di Pertuan Agong di Malaysia tidak mempunyai imuniti mutlak. Berbeza dengan England, di mana Maharaninya Queen Elizabeth II maupun raja bakalnya itu mempunyai imuniti mutlak. Perbezaan ini penting. Sebab apa? Sebab di England, raja ataupun raninya tidak boleh menyemak atau mengimbang tiga-tiga cabang lain, sebab mereka tidak boleh disemak, tidak boleh diimbang, sebab mereka imun, kebal, mutlak. Tapi di Malaysia, dengan hilangnya kekebalan mutlak tersebut, maka Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong, sultan-sultan dan raja-raja boleh disemak dan diimbang. Oleh kerana itulah mereka mempunyai kuasa. Baginda-baginda tuanku mempunyai kuasa dan tanggungjawab sebagai cabang penyelia yang keempat
yang menyemak dan mengimbangi kuasa-kuasa eksekutif, kuasa-kuasa legislatur dan kehakiman di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya akan susuli satu lagi komen berkaitan secara khusus kuasa yang di-Pertuan Agong ini berpandukan kepada perkara 40 dan perkara 150, yakni sama ada dalam setiap keadaan dan setiap masa Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong wajib mengikuti nasihat Perdana Menteri. Tapi dengan fahaman latar belakang perlembagaan ini, saya harap kupasan saya selanjutnya akan dapat difahami dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih.